Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi 'aliyyil 'azim. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umuri al-muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang dimuliakan seluruh tenaga pengajar UMKM, seterusnya adik-adik pelajar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kita sudah 7 hari kejam celek dan 7 hari kita berpuasa. Dan malam ini malam yang ke-8 kita solat bertarawih. Ini menandakan bahawa usia kita semakin dekat dengan Allah. Kita berada di pinjaman oleh Allah, berada di fana, iaitu dunia yang ada sekarang yang akan pinjam untuk melihat amma syakira wa amma kafur. Adakah mereka itu bersyukur, sebaliknya kufur kepada Allah SWT. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Ta'ala berfirman yang mana saya baca tadi, ya ayyuhallazina amanu. Tuhan ada kata ya ayyuhan nas. Ya ayyuhallazina amanu khusus kepada orang beriman. Sama ada adalah Melayu, Arab, Cina, Kadazah, Iban, Batok, Pangan, apa saja. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu beriman kepada Allah Ta'ala, udkhulu fi silmi kafah, memasuk agama, mengikut agama kafah, keseluruhan. Bukan kata masuk agama mengikut hak kita minat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut panduan syaitan. Khutuwat maksud panduan. Innahu lakum aduwwun mubin. Kerana syaitan ini adalah musuh nyata. Daripada kejadian kita sampailah akhir zaman, syaitan kecil. Memang cukup faedah anak kita ni di atas kejadian kita itu hamba Allah Ta'ala ni daripada manusia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah kita kembali pada diri kita ini. Hendaklah kita masuk Islam ini jangan mengikut selera kita. Mengikut kalau dia nak bola, dia masuk ke bola. Dapat tunggu malam pagi sama tunggu bola kerana kita ni minat bola. Bola tak salah. Minat pertanian dia ikut pertanian sampai kalau dia tidak ikut agama. Tak boleh. Sebab hari inilah kepahaman yang ditanam oleh pihak penjajah berjaya. Dia memisahkan antara agama dengan kehidupan, ad-din wal hayat. Berarti agama ni dia ingat betul-betul ustaz. Dan lagi nampak agama ni bila ada sakit, bila ada demam, ada mati baru panggil ustaz. Masuk ke karaoke tak panggil ustaz. Ustaz mai pun untuk baca doa. Lepas baca doa ustaz balik. Nanti habis besok mari belajar doa menutup. Inilah cara manusia. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita dipilih oleh Allah menjadi khalifah. Tak pilih Allah. Sebab itulah permulaan daripada Abu Hafsin, bapa singa. Abu tu bapa, Hafsin singa, bapa singa. Siapa dia pula bapa singa? Abu Hafsin bapa singa, bukan singa bapa dia. Kalau anak singa tu kita ni bukan anak singa. Bapa singa Abu Hafsin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni adalah masa dia belum masuk Islam ni samseng. Kita ni tak samseng sama kita kan. Dia perangai orang kita ni, gaya puasa dia kompoi, gaya haji pun dia kompoi, hari merdeka pun dia kompoi, hari manusia pun dia kompoi, di Pabali pun dia kompoi.
Tak raya Cina boleh kau. Tak ada orang Kongo pun, dia Kongo juga. Orang kita tak salah Kongo tu, sampai tak semayang ni. Jadi bagaimana Abu Umar ni belum masuk Islam, tak ada lah manusia yang paling jahat. Tak puas hati pada orang kata masuk Islam, dia pergi potong telinga sikit ke, ikut dia. Tak ada orang berani nak lawan. Akhirnya Allah Ta'ala minta doa supaya ada 3 umat. Dan 3 umat ni ketika salah satunya itu Amr bin Hisham. Itu Amr bin Hisham, nama cantik. Ada nama Amr bin Hisham ni, nama Abu Jahal. Abu Jahal dia nama dia, gelaran pada dia. Oh, kalau dia ada lagi kita panggil Abu Jahal, silap-silap terabur gigi kita. Abu Jahal tu, Abu tu bapak jahat, bapak segala jahil. Tu nama dia. Nama dia gelaran, lemur dia sebenarnya Abah Hakam. Nama Abu Jahal. Nama dia sebenarnya Amr bin Hisham, nama comel. Tapi Tuhan tak terima panggil permohonan Rasulullah. Ya Tuhan terima tu Umar Al-Khattab. Taklah sampai. Waktu Umar bila dia masuk Islam, dia kata bila keluar dia tempat Rasulullah, dia kata sekarang ni wahai penduduk Quraisy, aku sudah memeluk agama Muhammad, agama Islam. Jadi siapa-siapa nak supaya bini jadi janda, anak jadi janda, marilah jumpa mereka. Itu dia samsir, dia selalu jadi samsir. Ini samsir tak ada guna lah. Begitu juga 3 hijrah. Orang Nabi hijrah menurut dia terang-terang. Aku ni nak berhijrah ke Yasrib, Madinah. Bukan dulu nama dia Yasrib. Bumi yang gelap gelita. Modern, kita learn modern, kita guna bahasa modern. Sebenarnya mudah dalam bahasa Arab. Yang daripada bahasa Arab modern. Mudah iaitu Madinah, iaitu bandar Al-Munawwar, bandar yang bercahaya. Tiap bukit timur Islam. Tengok Madinah hak gelap gelita tadi yang dipenuhi oleh minal Yahud, daripada Yahudi, sehingga kan berbagai bangsa Yahudi naik ke Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Mustalik dan sebagainya. Sebab tu kalau nak pergi majmuk jauh, masyarakat dia tu majmuk daripada kita. Sebab ketika Islam sampai ke Madinah, baru 7 hari orang je Islam. Hak tu pun Islam baru nama je, jenama je Islam. Tapi amalan tak ada lagi. Akidah yang Islam, tapi amal yang syariat belum jalan lagi. Yang bukan Islam dekat 3,000 ada. Maka kita tengok Sayyidina Umar, tak boleh cerita tak kita kuliah ni kena sok kat, tak boleh panjang. Apa dia panggil tazkirah. Kalau kuliah panjang sikit, sama panjang sikit lagi. Mana ni kata tazkirah. Jadi kena pendek, kena cepat sikit. Maka nak beritahu pada kita bagaimana Sayyidina Umar ni, masa dia sebelum masuk Islam ni pandangan jahiliyah. Ketika mana dia menangis, pada masa tu Umar ni dia menangis. Walaupun sebab dia ni orang yang dalam umur. Kita ni luar luar dalam. Itu yang payah. Jadi Umar ni sebelum dia masuk Islam tu tak ada, dia bunuh anak perempuan. Umur 5 tahun anak perempuan dia dah cerdik dah. Ada besar daripada anak Ustaz Azizan. Orang jahiliah bila dapat anak perempuan jatuh standard. Orang dulu perempuan tak ada standard. Sebelum masuk Islam dagang ni, orang perempuan tak ada standard. Dia bangun dagangan ni. Siapa duit lebih, siapa dia samsir, siapa dia berdebel, dia dapat perempuan tadi. Pada zaman jahiliah. Bila mana dia menangis, orang tanya, lepas dia menangis, dia senyum, dia gelap. Gelap tak? Kalau ni senyum untuk menangis, lepas dia gelap, ada makna. Tapi Sayyidina Umar tu, bila dia menangis, lalu tanya, ya Umar, tengok gelap. Menangis, lepas tu gelap. Dia tak menangis mengenaikan zaman jahiliah dulu. Yang mana aku di tanam anak perempuan hidup-hidup. Mula-mula aku sobok, ada orang tak tahu. Lama-lama dia tanya tu, anak siapa tu? Ni aku mak, Allah mari dia tu sekalian. Lalu aku bawa pergi pada pasir tu, orang tak ada. Aku gali tadi anak perempuan tanya, kalau kita lah ni apa-apa. Nak buat apa ni apa? Anak perempuan tanya, apa? Jadi Allah kita. Aku senyap tak jawab. Bila aku gali tadi pasir dia kat kepala, anak aku sapu pasir tadi cium kepala. Anak kita cium, kita tak jadi. Kami takut buat tinggal apa-apa dia segala. Tapi jahatnya bila Islam tengok. Orang ni bila tak terima Islam jadi jahat. Tak kira lah bidan apa, peternak nelayan tu. Jadi apa pun jahat. Maka bila gali lagi pasir dia atas kepala, dia cium kepala aku. Akhirnya bila dah tak cukup dalam, aku buat dalam tu. Lalu aku tanam sikit-sikit. Anak aku tanya aja nak buat apa. Mesti dah suara aku tanya tu lah. Habis. Dan suka pula tu, aku suka kadang Allah memilih aku untuk Islam. Tengok
Walaupun di zaman jahiliyah dulu jahat, tapi Allah mengangkat martabat Umar ini menjadi khalifah yang kedua. Orang yang dijanjikan 10 orang surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok siapa kita muslimin muslimat bukan tak boleh. Nah, tu baru cerita tentang riwayat hadis, bukan cerita isi hadis sebenarnya cerita lain. Jadi Abu Hafsin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah aku mendengar Rasulullah telah bersabda bahawa innama a'malu binniyat. Pak mula-mula Ramadan ni cerita ada Allah masih pada kajian lagi lah. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul wa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankiha aw yuzawwijuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amalan kita sebab orang yang niat dia mengalir amal ibadat. Kalau niat Allah Ta'ala nak mari sembahyang beribadat bulan Ramadan dia tak habis. Tu hanya dia ingat dulu kita. Ingat je nak sembahyang 20 tu. Ada orang tanya ustaz, kok mana afdal 20 ke 8? Orang kita ni tanya tu 20 ke 8 afdal. Saya kata kalau dia mau biasa buat apa, tambah 20 baru afdal. Kalau dia mau biasa buat 20 tambah 8 jadi 28. 28 tu lebih afdal. Ada nak cari afdal. Kita ni muslimah ini dikasih Allah sekalian. Bila sebut sunnah, jangan kita memperwajibkan mana sunnah. Siapa kau orang takut? Kalau dulu dia tak pernah sembahyang berjemaah, kalau dia boleh mari sembahyang esok, lepas dia balik, alhamdulillah. Benda sunnah, apa yang kita nak besarkan? Ada setengah dia kata apa? Kalau orang kita buat tazkirah macam dia kata mengganggu. Mengaji itu sunnah ke wajib? Itu yang jadi persoalan. Jadi sunnah, benda sunnah tak buat apa tak apa. Buat boleh pahala. Lagi banyak, lagi banyak. Kalau kita tengok Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah ni, dia sembahyang sunat tiap-tiap malam tak banyak. 300 rakaat tiap-tiap malam. Dia mati umur 77. Masa dia masuk umur 70 tadi, dia kurang ada sikit sembahyang sunat dia. Tak banyak. Lebih kurang 150 hingga 80 rakaat tiap-tiap malam. Kita orang muda ni nak sembahyang 80 ni pun kira soal. Hak soal tu hak tak sembahyang. Hak kita tengok ustaz tu pergi surah-surah. Hak dia pergi surah tu buat 8 pun dia ikut, buat 20 pun dia ikut, tak ada kisah. Aiman tak kisah. Sembahyang lah berapa. Tapi hak tak ada surah ni datang-datang mai sekali tu dia paksa yang buat 20. Berapa dah pahala besar. Adik-adik muslimin muslimat yang rasa kita sembahyang bukan tak boleh pandang. Kita nak suruh Tuhan terada. Kita belajar baik kita satu, kita pergi dengan orang. Nak suruh token tu reda dengan kita. Oh mak, baguslah mak. Jangan tanya gaji ibu nak bagi berapa boh gaji. Tak payah tanya, dia tahu nak bagi gaji berapa. Ni ayah ibu sakit hati dengan kita. Dah lama lewat. Balik awal minta gaji mahal. Tak ada lah kita. Kita dengan Tuhan kita pasal. Kita pasal Tuhan mana pun. Jadi kita buat ikut kemampuan kita. Hak mana lebih afdal. Sebab itu Nabi bersebut. Maka ambil ada kebanyakan. Maka kita ni kerana ada peristiwa. Ada seorang sahabat nama dia Ummul Qais. Dia ni bila orang lain berhijrah belakang, dia kata bukan dia ni. Awak aku berhijrah juga. Maka dia pun sanggup merentasi jauh perjalanan daripada pasir tadi kerana nak kepada seorang perempuan. Maka sebab itulah hadis ini kata, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusiwa. Kalau dia tu berhijrah kerana nak dapat dunia yang dia nak miliki. Jauh. Imra'atu, ada perempuan yang dia nak kahwini, maka fa hijratu ma hajara, maka boleh dia tu seperti mana hijrah. Orang yang lain yang berhijrah mati tanpa hisab. Orang yang berhijrah bersama Rasulullah ni, dia mati tanpa dihisab.
ganjaran Allah. Tapi seorang hamba ni tak dapat. Sebab apa? Dia berhijrah kerana seorang perempuan. Kalau adik-adik Faisal sembahyang tak dapat pahala mungkin boleh. Tapi bukan betul-betul yang tahu. Kita tak suruh ada doktor tak dapat pahala. Dan ada dia ikut dia. Doktor apa dia? Kita suka kalau ikut kita. Dulu ada dah. Kata abang minta RM10. Sekatus kita bagi sebab apa? Kita suka dengan dia. Cuma kita kecil, bayar sekatus pun kita dah bayar masa lama. Jumpa lagi dia di hari yang lain. Kita nak Allah, kita bagi. Kita bukan nak semata-mata semua kata hebat. Sebab tu Nabi kata, ramai orang yang sembahyang tapi dapat penat dan ramai orang puasa tapi dapat dahaga dan lapar. Ramai yang baca Quran tapi malah anak. Apa dapat baca Quran ni seorang kata tak seorang orang. Tu dia orang kata boleh masuk sahabat ke atas masa. Dan orang ni kadang-kadang dia buat seorang kata lain. Tak berjalan. Ini yang menjadi masalah. Sebab tu kita kembali semula pada niat kita. Sebab orang yang tidak ikhlas kembali syaitan itu ala tauhid. Banyak yang akan gugur. Ramai yang gugur dengan dalam kerana kita tidak ada ikhlas. Sebab tu Nabi sebut kun aliman wal muta'aliman wal musdami'an walaisal khamus fatahalik. Dia kata jadilah kamu aliman, orang ini. Tuhan kata kun, jadilah kamu doktor, jadilah kamu arkitek, engineer. Salah tak jadi itu, tak salah. Bukan benda tidak. Tapi Nabi suruh jadi aliman. Sebab kalau kita silap kita ni bila jadi doktor nak baca Quran tak boleh. Itu hal tak boleh. Tengok mana putih mari tafriq baina din wa daulah, antara agama dan pemerintahan, antara kehidupan dengan agama. Bila nak belajar doktor tak boleh baca Quran. Bila dah belajar Quran tak boleh belajar. Hak gini jatah mereka, hak tak gini jatah pondok. Last kali pergi Amerika tipu orang juta-juta. Sebab apa? Jadi mereka tak tahu agama. Hak tak pondok tak jadi tahu halal apa. Hak dia tak kena semua halal. Hak dia kena semua halal apa tak kira. Itu jadi kita tak tahu. Jadi alhamdulillah hari ini senario ini dah berubah. Orang dah nampak agama dengan kehidupan yang bisa. Apa? Banyaklah kita ni masyarakat kita bermasalah. Maka di sinilah orang nampak tahfiz saya itu sebagai alternatif balik. Sebab apa? Kita tengok bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita tengok Ibn Sina. Ibn Sina 10 tahun dah hafal Al-Quran. Orang cuma hari ini dapat Ibn Sina dari sudut kedoktoran. Kalau kita ngaji tentang Ibn Sina, pahala di bawah putih panggil Ibn Sina. Kita panggil Ibn Sina, dia bunyi istilah Ibn Sina dah putih sikit. Semua ada Al-Khwarizmi. Kita dah nampak matematik algebra dan sebagainya. Sedangkan Al-Khwarizmi ni seorang hafal Al-Quran, seorang al-mufassirin, al-muhaddisin, orang yang hafal hadis, orang al-faqihin, orang ilmu fiqh yang alim. Tapi benda itu tidak dihalal. Kalau ada buku dalam apa ni, pemerintahan kita semua terlahir pada pemerintahan keadaan Abbasiyah, diguna sistem terbuka. Apa? Istana tempat belajar, masjid tu tempat opor terbuka. Bukan ada masjid mari tempat sembahyang. Tengok orang kita lagi tanda masjid mari tempat sembahyang. Lepas sembahyang balik. Tak ubah macam gereja. Gereja pula tunggu hari Ahad mari ibadat. Jadi datang kuasa masjid bicara mana nak besar masjid, tak tamu ekor, tak tamu kipas, tapi tak bicara bagaimana nak tamu kan. Malah kalau orang naik tak betul, orang naik tak betul, atau mana betul, kalau tak betul lakon. Lepas tu dia tak betul juga ada. Ini jadi sebab itulah Nabi sebut kun aliman, dalam menjadi orang alim. Siapa dia boleh? Ulama. Nabi tak ada muslimat sekian. Nabi tak ada dah. Nabi siapa? Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Sekat tu ya. Arab ngaku dia Nabi, bohong. Melayu ngaku dia Nabi, bohong. Cina ngaku dia Nabi, bohong. Tak ada lah. Maka yang mewarisi al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris pada Nabi. Penyambung begitulah. Anak kita adalah pewaris pada kita. Sebab itu sudah suruh kita berkahwin. Sebab apa? Supaya zuriat kita bersama.
boleh zina. Sebab apa zina merosakkan keturunan. Sebab itu istilah haram tak ada sebab. Tak ada sebab Islam kita haram. Waktu dah kena masuk dalam bab sama hidup tak sekarang. Jadi hendaklah jadi alim ulama. Kita suruh kita jadi ulama semua. Yang best. Kalau ulama ni dia tahu jauh daripada ilmu. Al-ilmu ilmani ulama. Jamu taksir. Ulama ni maksudnya orang tahu banyak perkara tentang agama, beramal dengan agama tadi dan sanggup seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali 22 bulan kena dipenjarakan kerana mempertahankan Al-Quran kalamullah. Orang suka kata dia Al-Quran makhluk. Dak, Al-Quran kalamullah 22 bulan dipenjara lalu diracun dalam penjara tadi dan menyebabkan membawa kepada kematian. Itu sejarah Imam Ahmad bin Hanbal. Anak murid kepada Al-Imam Syafi'i, mazhab yang 4 kita belajar. Bagaimana dia tetap mempertahankan. Maka naklah jadi ulama warasatul anbiya, innal anbiya la yurisu dinar wa la dirham. Dan nabi-nabi ini tidak mewarisi dinar, ringgit, dolar, pound sterling, dinar, euro, apa lagi, bak, apa, tidak mewarisi lagi dinar dan dirham. Innama yurisu ilmu. Sesungguhnya ulama itu, nabi itu mewarisi ilmu. Tak bunyi nabi-nabi ni kaya, ulama-ulama ni kaya, tapi saya ulama yang pakai presiden kita macam-macam ulama. Kita ni adik-adik muslimin muslimat, kita ni ulama, kita ambil kita nak ikut dia kerana tak sejoin dengan dia, tak sekutu dengan kita lah. Pokoknya jangan lawan dia mati dia orang. Tapi bila kita tak menerima kejahilan, setakat jahil apa kita, apa lagi? Bawa pakai anak cucu kita, anak cucu cicit cium kita menanggung. Sebab bila ni kalau sebut Abu Jahal, apa kecil kata? Tak kenal, siapa dia kenal Abu Jahal? Oh kita, ayah putih, tanya, siapa dia kenal ayah putih? Siapa dia tak kenal, tapi bila sebut ayah putih, orang kecil kata. Dan ayah putih itu dalam surah kita, ayah semayang kita. Tak kenal pun, oh betul ayah putih dia jahat. Siapa dia ayah putih? Tahu lah. Tak tahu. Semua kita ingat. Maka menjadi mereka belum masuk. Maka hendaklah jadi orang tu. Tak boleh jadi orang dia ustaz ngaji dulu masuk pondok, baru nak belajar tu guru mati. Tukar pondok lain pondok, masuk pondok lain baru masuk bakal. Ada ngaji ada jadi orang dia. Ada Allah saya tak boleh jadi orang dia. Apalah ya. Tak rugi dan rugi hidup tapi dalam perjuangan. Ha? Bila mu nak jadi orang alim tak sempat, maka dia kata muta'alimat, semua kena mengaji. Macam ada kita ada bawa pensel, bawa pen, bawa kertas, dia mengaji. Macam mana ni malik dia susah. Orang lain dulu mengaji belakang nak mengaji juga. Kita ni lebih susah. Bila tu guru tu ngajar dia, tulis tapak tangan dia, maka tu guru tu nampak pelik. Bahasa dia tulis tapak tangan. Kita lalu tulis tapak tangan, kita tak bawa komputer steril lah. Lain tak kira lah. Lepas tu ngaji tu guru tanya, panggil tu. Jangan pelik. Daripada Allah tu tulis tapak tangan. Untuk apa? Untuk guru dah ajar lah dia. Guru kata boleh tu baca. Dia baca tu ada daripada A sampai Z, tak tinggal satu titik dia tengok. Apa? Ditulis dan kita ditulis atas kertas. Baca dia pakai niat ni memang tes. Baca dia. Maka nak jadi orang alim tak ada mengaji apa. Tak alim aja dah boleh belajar. Usaha cari masjid surau. Nak cari benda sawit siapa pun Thailand. Atau wajib bapa orang dulu ada sawit orang susah. Siapa untuk pak mentua ada sawit 3 bulan dah susah. Betul ada 2 bulan dah susah. Dulu. Dan ni siapa ketua sawit ada 3 bulan dah senang. Air kita saja. Tidak berubah. Orang tua dulu wajib bapa tak disuruh wajib Allah yang taala dan disuruh dah nak upah dia tak ada sawit luar so kita sendiri tak isu ya kerana sawit keluar tak ada orang nak keluar kita kerana masa tu sawit murah
Data-data sawit mahal. Tak pergi juga surga. Pakcik buat pun tak pergi surga, pakcik. Dan ni sawit mahal. Allah minta maaf. Saya masuk wakaf dalam tu. Takut-takut orang cuma sawit. Alasan tu ada saja lah. Allah kita ni bubuh dalam gerak. Bakul lah. Yang tak boleh bakar. Kita bakar buat gerak. Ada dua apa lah. Maka tak jadi orang belajar tak dari ustaz dan cikgu Nabi Wisnu di kanan. Dah makan pagi di Ipoh, makan malam di Paris. Jauh lah Perancis. Tengok apa Liberia tu. Lagi pasal lepas tu makan pagi pula mana? Pergi tengok di Francisco Totti lah. Roma pula di sana. Lepas tu hari pula pergi mana? Barcelona nak tengok Messi dapat bola. Nak katanya kerana sibuk kan dah dengan belajar. Maka jadilah orang dengar tupai telinga takut-takut berubah bulan Ramadan ni kita berasa dah dulu kita dengar syaitan bodoh kita. Tu yang payah untuk belajar syaitan bodoh dah. Kata-kata Ramadan ni jahat. Rupanya jahat sama ni bukan syaitan kita syaitan. Jadi gitu. Maka jadilah orang dengar budak dia duduk ustaz, Allah minta maaf ustaz. Nak mengaji tak ada ustaz, nak dengar budak-budak sibuk ni. Allah. Dah bisnes banyak bini ada 4 ada. Lepas tu pula tak ada juga maka muhabbat. Jadilah orang kasih orang ni, tengok orang ni, saya Allah tu mudah. Suka tengok orang lain. Jadi adik tak ada suka tengok orang lain. Sebab orang lain dia tidur, orang abid sedang beribadat 1000 kali lebih baik orang abid yang sedang orang lain sedang beribadat. Abid ni siapa dia? Dia tahu bahala, dia tahu besok mana, dia tahu membuat hak mana Tuhan suruh saya, dia beramal siapa mana. Tu baru gila kat kita dah tak tahu beramal bukan. Tak masuk lagi abid pun dah. Maka orang lain tu 1000 kali lebih baik daripada orang abid sedang beribadat. Kat kita abid pun tidak. Lagi maka tak boleh juga kita kasih pada orang lain kalau ada suka. Tengok anak-anak muda suka. Lepas tu orang belajar orang suka. Aku tak saya ngaji mana boleh tak kami ikut tahu masjid supaya kuliah anak lagi mana. Doa juga aku rajin pergi surah masjid boleh ngaji. Jangan sangat fikir begini. Tengok. Komen dah betul. Tapi Nabi kata walaisal khamis mujallid jadi orang kelima alim pun tak, ngaji pun tak, dengar pun tak, kasih orang alim pun tak, kasih orang belajar tak, kasih dengar tak. Nabi kata orang ni celaka. Orang celaka ni mana ni suka. Jadi kau ni musuh kakek. Jadi kakek musuh kau. Jadi anak musuh bapak. Jadi bapak musuh anak. Susah kau. Jadi badan musuh pesawat. Bila jadi pesawat musuh badan. Susah ya. Jadi kita lagi. Tak ada duit susah kau yang nak curi barang. Dah kaya orang kau yang pula. Bila orang yang tidak ada jiwa. Sebab orang yang bahagia tu bukan kata duit banyak. Ada orang yang tidur pun tak ada. Lepas kerja tengok baru setengah jam. Susah. Kita ni tua muncul lah buat tidur lah. Muncul lah buat tidur. Tak boleh tidur. Ada orang tak boleh tidur. Duit banyak. Anak bapak tak boleh tidur. Berfikir ke dunia orang. Kaya ni tak boleh ada Muslim ya. Kaya ni bila makan lalu tidur lah. Siapa aku duduk lah. Maksudnya duduk dalam keadaan lain lah. Tidak stres. Bukan kaya duit banyak, orang salah tafsir. Ada kena fikir balik di akhirat nanti. Kalau kita ambil seluruh harta di bumi ni, nak beli sebesar zarah. Pahala di akhirat. Mungkin sebesar zarah. Kalau sebesar zarah, okey lah. So, zarah. Tak, sebesar zarah. Benda kecil. Pasti kita tidak mampu nak beli akhirat. Dan nak bayar pula sebesar mana harta ada. Boleh kita, kalau ada harta sebesar surat ni pun tak semaya-semaya kan kita. Jangan tak kenal dia lah. So, kita tak tahu ya. Mungkin saya sendiri pun ia pun cakap kabur lah. Mungkinlah kita tu habang miskin. Tu kalau jadi kaya sopo. Dan orang tu lain dengan kata dia.
Dah, tengok orang paling lain. Muncullah Tuhan bagi kita miskin. Itulah. Sebab dalam ketika Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj Rasulullah hadir, dia tunjuk orang miskin pada amal dia masuk. Bukan semua ramai. Hak kaya ni pun kan, walaupun dia banyak sumbangan, tapi sebab apa? Kerana dia boleh sabar dan kemiskinan. Ramai hak kaya tak semua. Sebab tu kan, maka kita menjaga dari golongan ilmu kat hidup dalam keadaan kecelakaan. Dan kita kena wasabah balik kita ni. Dan bukan sekadar kita ni kata aku ni mengaji ni dah nak dapat sekian-sekian ni dah. Kita ni adalah hamba Allah. Sebab tu Tuhan tak panggil kita rakyat. Tak panggil kita poli, dia panggil kalau rakyat dia ada dia ada hak. Dia boleh mengundi, dia boleh pilih, itu hak rakyat. Tapi bila hamba tak boleh pilih rakyat, mesti juga tak setuju kena buat. Sebab bila sebut takwa, imtisalu bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Jadi benda ni bukan kita ustaz dah. Jangan tanya paman hidup agama ni hidup ustaz dah. Lepas tu kita dah lah dia ustaz dah, masuk boleh surga pula dah kita atas dunia tak bahagia, akhirnya masuk neraka bukan dia. Maka tu tujuan kita ni muslimat yang bermanfaat ya, supaya kita masuk kembali ada hakun orang dalam iman. Sedangkan sebesar sebanyak mana harta yang ada di bumi ini nak bayar dosa kita sebesar sama tak bayar. Tak ada nilai di sisi Tuhan. Dan kita bukan hamba sekejap ya. Tuhan nak tanya apa mana umpama dunia ni wakaf bas kita kata banyak bisnes ni, maka tunggulah kita mesti tunggu awal sikit. Kalau lewat so ada batin ada. Bila awak tunggu seronok pula akan wakaf. Apa? Orang bawa bagi dan nasi ketemu, air ketemu, semua ketemu lah. Kita dapat ketemu lah. Data-data bah hari 19. Bah tu dia Kuala Lumpur. Bah tu sekali je sehari. Nak tunggu ke? Nak pergi. Kalau kita tak orang yang bagi makan, orang yang bagi minum, sedap-sedap belakang ni, KFC, McDonald's, semua makan ada belakang. Bas apa tu? Nak pergi ke? Nak makan? Maka orang ada yang pergi, tapi kebanyakan dia makan. Masuk saksi dia, ramai ada kerja dunia, sedangkan waktu dia tinggal. Dia tinggal, tak ada seorang yang pergi mati, orang berasa dia. Bila mati seorang anak Adam, maka 3 dikubur, 2 balik, 1 dia tinggal. Anak, hantu semua balik lagi. Kalau tinggal siapa? Amalan. Jadi bila pula sedangkan tempat contoh kita ialah Kuala Lumpur. Kita tak tahu bahawa Kuala Lumpur tu macam dah sedap lagi, bukan setakat peri. Nak makan sedap. Tuhan dah janjilah jannatin tajri min tahtiha, mengalir di bawah kaki dia tadi adalah sungai yang mengalir. Tapi sungai susu, sungai air, sungai madu. Bukan setakat tu. Orang lelaki tu bagi bidadari. Tak bidadari jauh doper yang kita ni jauh. Comel bidadari. Makan tu nampak tu ikut dia nampak bidadari. Kita bidadari yang bidadari. Cukup kalau bidadari belajar pun malah. Tak apa membidah siapa lah dia. Bagaimana? Tuhan dah janji dah. Tuhan akan bagi bidadari. Berapa banyak comelnya. Tuhan akan bagi janji dah. Maksudnya di KL saya cuma di akhirat. Apa yang kita boleh wakaf? Orang bagi sikit makan minum sampai lupa dan berhenti. Bahkan berhenti. Semata-mata boleh makan. Orang dia bagi makan, nanti tunggu bakti ya. Lepas dah bakti tu dia tak bagi lah makan. Kalau dia nak bagi makan sampai hidup mati, kita tak apa. Dia bagi makan sementara bah tu pergi. Dah pergi dia pun tak bagi makan. Bagaimana tu kita ni nak pergi apa kalau tamu-tamu flight kita ke sana dah. Begitulah muslimat yang nak semuanya supaya kita menyedari siapalah kita. Tahu mana kita boleh bertahan di atas dunia ni. Sedangkan bila kita sampai di sana,
Dan kita berada di lisan nasional, Tuhan bagi jauh lebih baik daripada apa yang kita miliki, apa yang kita ada sekarang. Sedang bagi orang yang melakukan dosa kepada Allah, Tuhan kata la yastaqbil wa la yata'akhir. Kita percuma. Kalau boleh orang yang buat dosa kalau tak dapat syurga, asal kita jangan masuk. Apa mengaku juga? Mengaku apa dosa paling ringan sekali kita Muslim ada dosa. Orang kata ustaz buat siapa? Siapa besar? Dosa apa paling kecil sekali macam ustaz dulu dia. Tak kata orang zikir pun tak. Jangan dosa. Kita duduk saja dosa. Dan dosa tak bukan setakat itu ya. Anda kata dosa itu dibawa ke akhirat. Kalau kita tidak bertaubat, anda kata tercelup jari kaki atau tangan kita akan refleks. Pasti otot kita berdosa lebih daripada tagar. Kalau segi satu bulan tak dah berada 330 darjah. Ini tagar boleh. Berdosa bagaimana kalau kita mengandung bulatnya sesaat. Dan Nabi ni duduk di tepi Asyura. Dia panggil ummati. Lalu bila kita sampai, dia tak panggil. Sedangkan Nabi ni tak payah kita kena nama saya Ibrahim. Tak payah. Tak ada panggil dia. Ummati, umatku. Datang-datang kita sapa. Oh, perkenalkan nama kita. Tak kenal. Asyura. Dah. Ini siapa? Sudah. Sedangkan Nabi itu panggil. Sedangkan kita ini pernah ditanya Rasulullah macam mana Rasulullah nak kenal Allah Rasulullah. Sedangkan masa Rasulullah dah lama wafat. Dia kata umpama kita letak kambing kita warna putih di tengah-tengah kambing hitam, ataupun kambing hitam di tengah-tengah kambing putih. Apa maksud Rasulullah? Min asal wudhu, kesal daripada wudhu tadi, maka menyebabkan orang yang akan dibangkitkan besok bukan bersuri-suri bercahaya-cahaya. Itu pun yang dipanggil oleh Nabi ada lagi nak enggak. Semaya tak tinggal dosa buat juga. Wudu tak pernah lekat tapi dosa buat juga. Maka dipegang. Apa tu lagi kita yang Nabi tak kenal. Malah kita perkenalkan nama saya sekali-sekali. I'm sorry saya tak kenal. Kalau bahasa putih tak kenal pun siapa. Nak balik mana kita? Balik bumi tak ada. Pada ada yang muslimah yang masuk siap. Mana kita dalam waktu segera untuk dekat kita bersama. Sebab itulah ya, janganlah kita ni langsung nak macam terawih. Janganlah kita ni boleh beza, kita beza Allah wajib. Jangan soal. Jadi kalau ada tempat-tempat kita boleh cerita tempat tak cerita kita tu cari pasal. Saya kadang-kadang main ada kuliah daripada saya dulu ni kadang-kadang berapa batu di muka berapa maju kadang-kadang tengok bukan buka letak tua orang tu bila batu orang kata Allahu Akbar azan maghrib baru nak pergi restoran kalau tunggu hati belum kalau tenang tu dia nak pergi restoran lagi buat bau sampah. Kalau dah habis makan apa dah? Boleh duduk di masjid ni bau sampah nak cukup. Bergetar, boleh tukar. Tapi masalah kita nak beribadat betul. Nah, tapi kalau nak siap lagi itu tak nak. Kita besok orang muda yang dibangkit. Itu pun kita dah orang yang mengaji tak apa pun dah. Tentang agama, dia dapat agama ni bila sakit, ada histeria, ada itu sekolah umur tua. Saya terus tak ada histeria sekolah saya. Kalau saya ustaz boleh tak boleh buat ya. Saya punya pemohon. Doktor pun benar. Jadi ustaz ni bila ada sakit histeria, bila ada histeria barulah patut ustaz. Bawa ngaji Quran sama pemalas orang lain duduk ngaji juga. Jadi kalau orang ngaji mai ustaz nak bagi tazkirah 10 minit takut. Baru masuk PMP. Tapi kalau duduk melalui tak ada pasal tu setengah jam
Setia benar. Inilah pemikiran yang ada ini. Maka inilah pemuda-pemuda, pemudi-pemudi. Jadi kita tengok. Dan kita sendiri pun duduk di dalam itu, kita tengok berapa ramai pemuda-pemuda cinta kepada orang yang pakai Hindu agama kita lagi. Siapa pun daging babi makan. Mana saya sini? Berapa hari kita nak apa? Mana ada pemuda yang sanggup nak bangkit untuk menjatuhkan kebenaran? Tak ada. Lalu pemuda kita lalu kita tengok Muhammad Al-Fatih. Umur 22 jadi ketua. Masa umur 19. Adik-adik saya dah tak Al-Fatih dah 19. 18. Umur 19 tu jadi ketua pula. Ada anggota siapa dia boleh ganti nak jadi ketua pula. Ketua lain juga ada. Ketua pula umur 19. Bila dia buka kota-kota di Istanbul, Nabi kata mulia kalau orang boleh buka kota-kota ni. Aku para sahabat berjuang buka tak boleh. Lepas tu para kerajaan Umayyah buka tak boleh. Apa sih yang buka tak boleh? Data-data seorang pemuda nama dia Muhammad. Umur 19 jadi ketua pula. Kita tak nak bayar. Kita dah di bawah dia belajar berpilih. Adik-adik ni alhamdulillah dapat terpilih. Memang kita keluar baru belajar berpilih dari mana nak angkat tayar belakang. Sebab tahu mereka belakang. Betul? Tapi Muhammad sebab dia banyak jadi. Sedangkan kita belajar balik, kita terima dosa pada ketika balik. Berarti bila balik pun tanggung sendiri dosa. Tapi hari ini kita ni diantar supaya bukan dilakukan. Tak tahu tanggungjawab. Maka bila dapat tanggungjawab dari saya tu rokok, lepas rokok, sabu, lepas sabu, sabu dah habis. Lembu dah belok, ambil ceburu pergi kini. Sampai begitu, pemuda-pemuda kita ini kuasa. Dan jahat dan cara dia bermain. Terus pemuda kita lalu. Last kali ada lagi yang bercinta I love you pura-pura. Yang lagi jadi lelaki, aku ada di pura. Dua binatang yang tak boleh dimakan bersatu. Dah. Jahat, dia baik. Dan Muhammad Al-Fatih, umur 19. Bila dia nak buka kota hospital ni tadi, kota tadi tutup. Tadi buka. Maka dia pun panggil semua tentera dia. Panggil untuk solat ajar. Dia kata, hai sahabat-sahabat, dia dikasih kepastian. Siapa pun yang di kalangan sahabat untuk kita memilih menjadi imam solat ajar. Bukan kata saya dah mengimamkan solat ajar, tapi kita pilih. Tapi ada syarat. Syarat pertama saya nak tahu di kalangan sahabat-sahabat sekian, siapa yang tak pernah tinggal sembahyang 5 waktu. Yang pernah tinggal sebelum duduk, yang tak pernah tinggal di tak ada solat pun duduk. Kalau tanya tentera kita daripada umum, pada kita daripada mandul, ada ibu dan sebagainya. Wahai sahabat-sahabat yang sekian, siapa yang pernah tinggal solat daripada mula balik sampai sekarang, sila duduk-duduk semua. Tak apa jenis orang atas betul juga. Ingatkan orang pernah break ni je. Pupuk jenis apa dina itu duduk itu. Tak duduk mana, tak duduk pun mana, duduk ada. Belum lagi kita tanya soal lain. Hai sahabat-sahabat yang dikasih Allah sihat, siapa tak pernah tinggal solat di rumah? Ramai yang berdiri, ada yang duduk. Dah ada. Dan tadi pula siapa yang tak pernah tinggal dia bulan daripada mula balik sampai lalu. Tak pernah tinggal sila duduk habis tinggal solat. Salah dia. Muhammad Al-Fatih. Jadi bila dia tak pernah duduk, dia jadi imam. Bila jadi imam, alhamdulillah kota itu jadi rahmat. Dan kita kata fat nasrun min Allah wa fatun qarib. Sesungguhnya pertolongan Tuhan itu dekat, tapi kebanyakan kita tidak sabar. Ada masalah dosa-dosa yang kita buat. Saya jelas harus tak sudah dulu membuat tasbih dia. Sebab banyak cerita nak bagi tahu, tapi itulah sebagai perkembangan bagi kita semua mukadimah dan terakhir bagi kita semua untuk menjadi semangat kepada beberapa hari lagi masa insya-Allah 20 hari lagi dua ataupun kita tahu mungkin 29 hari masa 29 hari itu 7 adalah bagi kita dalam 22 hari lah 21 hari lagi, maka ya kita bersemangat. Kita faham apa kita berpuasa, bukannya berpuasa hanya sekadar melapangkan perut dan menghadirkan. Jadi apa yang baik itu datang dari Allah. Saya minta maaf
asabatu min hasanatin min Allah wa asabatu min sayyi'atin min nafsi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil ila siratal mustaqim wa rizqna ma ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.